Terima kasih Dr. Zalina. Ya, kita bertemu semula pada hari Jumaat. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama dalam sesi setiap petang hari Jumaat. Saya nak mulakan dengan ucapan Selamat Tahun Baru Cina, Tahun Baru untuk kumpulan yang meraihkan daripada agama Hindu dan agama Sikh dan sebagainya, dan juga kepada yang beragama Kristian, Good Friday hari ini, the best wishes for Good Friday, dan yang sedang menunaikan bulan Ramadan, nanti petang nanti selamat berbuka puasa. So untuk hari ini kita akan mula dengan tajuk Making It Happen, kerana kita harus percayai bahawa setiap orang mempunyai idea. Di sekolah, kalau kita tahu, kalau ada 100 orang guru, sememangnya guru ada memang banyak idea. Kalau kita di PPD pun pegawainya mempunyai idea. Pemimpin dia ada idea, staff dia juga ada idea. So, bagaimana kita nak buat sesuatu idea tu supaya boleh menjadi? Jadi, kita boleh pertama sekali kongsikan idea-idea ini. Kalau nak kongsi idea, ada juga caranya. Dan apakah caranya? Tuan-tuan dan puan-puan akan melalui 7 soalan yang anda boleh kemudiannya dapatkan daripada Urustia soalan ni, atau boleh download daripada slide saya nanti. Soalan pertama, next slide please Siti. So apa maksud exercise yang kita nak gunakan, nak buat dalam 10 minit ni? Soalan-soalan yang saya akan kemukakan selepas ni adalah bertujuan untuk semua, ya, PGB, PK, pegawai PPD, guru dan lain-lain. Tuan-puan dikehendaki kemukakan apa jua idea dan buah fikiran yang pada pandangan tuan-puan boleh membawa penambahbaikan perubahan dari segi perkembangan kejayaan sekolah, organisasi atau sistem pendidikan pada umumnya. It's your ideas, any ideas. Semua orang mempunyai idea. Kadang-kadang idea itu idea kecil tapi ada makna yang tinggi. Ada pulangan yang tinggi. Good results. Kalau kita lihat tajuk buku pertama yang ada dipaparkan dalam slide pertama tadi, good ideas produce good results. So, but we must listen to good ideas. Kita harus dengar kepada idea. Dalam syarikat Intel, ya, mereka sentiasa beri reward yang kecil, ganjaran yang kecil untuk setiap idea. Idea itu digunakan atau tidak, tetapi ganjaran diberi untuk setiap idea. Setiap idea kerana dia nak menggalakkan staf memberi idea. Soalan pertama, apakah suatu idea anda yang tidak pernah dikongsikan? Any idea? Umpamanya, kadang-kadang cikgu stay back sampai pukul 4, pukul 5. Bolehkah masa itu digunakan sebagai tabung masa? Kita ada tabung duit. Di sekolah, kita boleh buat satu tabung masa melalui satu dashboard. Kita boleh create. Supaya bila cikgu nak masa sedikit untuk urusan yang penting, maka kita tahu bahawa cikgu sudah banyak memberi sumbangan kepada sekolah atau institusi atau PPD atau JPN atau KPM. Ya. Mungkin boleh kita fikirkan satu idea yang ini satu aja cuma. Dan sebelah kanan ni saya kongsikan idea yang saya utarakan dalam satu sesi dengan satu kumpulan yang lain. Idea saya percaya bahawa para pelajar lepasan SPM zaman pandemik COVID-19 perlu diberi peluang jika mereka ingin mengulangi pengajian mereka kerana gagal SPM atau tidak memperolehi keputusan SPM yang dihasilkan. We have to make reservations for them. Bagi mereka satu peluang untuk ulang dan sebagainya. Kerana apa yang berlaku bukan salah sesiapa. Kalau kita boleh menyediakan ruang dan peluang dengan apa cara pun, sudah pastinya saya rasa kemudiannya pelajar ini pada satu masa nanti akan menghargai juga bahawa tidak mereka tidak diketepikan. Next question please. Maka mengapa anda mempercayai akan idea tersebut? Tuan-tuan mempunyai idea sendiri. Bagi saya, contoh yang saya kemukakan tentang idea untuk memberi ulangan, peluang mengulang SPM, saya percaya bahawa kohort SPM tahun 20, 21 dan juga tahun 22
telah dan akan melalui keadaan yang amat mencabar. Dalam sembang bincang saya dengan pengetua guru besar, mereka katakan murid yang balik sekarang ni mengambil masa, especially Form 4, Form 5 ini, untuk kembali ke dalam alam nak belajar secara serius. Dan ada yang menghadapi pelbagai cabaran di rumah. Maka adalah adil untuk menunjukkan simpati dan empati kita oleh sistem pendidikan, kita sebahagian daripada sistem pendidikan, terhadap kohort tersebut. Kohort itu kohort tahun 20, 21 dan 22. Ini juga dapat mengurangkan terjadinya fenomena the lost cohort. Ada pelajar yang kalau tak diberi peluang, maka mereka untuk mungkin beberapa tahun akan mencari haluan atau tujuan ke mana mereka nak. Kalau keputusan SPM dan mereka tidak ada ruang dan peluang untuk belajar kemahiran dan sebagainya. So something must be done for them. Next question, please. Bagaimanakah organisasi anda dapat menerima dan melaksanakan idea tersebut? So kalau idea ini, kalau di sekolah, sekolah boleh menjalankan kajian ringkas tentang feasibility dari segi kemudahan yang sedia ada atau kemudahan alternatif yang boleh diperolehi serta pihak pemegang taruh, stakeholder yang ingin membantu, umpamanya PIBG dan sebagainya. Atau pihak lain, ada yayasan-yayasan yang ingat sebenarnya nak membantu pelajar-pelajar lepasan tingkatan 5 dengan apa cara pun. So kita boleh buat kajian dan lihat siapa yang nak ulang, siapa yang nak cuba perbaiki keputusan dan cari jalan untuk memberi ruang dan peluang ini dari segi kemudahan yang ada dan sebagainya. Every question has a solution. Every issue has a solution. Hanya kita kena cari solution itu, cari penyelesaiannya. Next question, please. Mengapakah organisasi anda tidak dapat memulakan atau memperkenalkan idea tersebut pada masa sekarang? Saya jangka ramai yang pernah fikirkan perkara ini. Cikgu, pemimpin sekolah dan sebagainya, ibu bapa. Idea ini akan perlu mendapat kelulusan daripada pelbagai pihak, tapi itu tidak mustahil, ya. Kerana yang penting kita nak sokong dengan data dan cadangan penyelesaian. Bukan setakat kita nak kata kita nak adakan itu, tapi kita tak ada cadangan dan penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar yang dapat peluang ini 10 tahun kemudian akan sentiasa menghargai peluang yang diberi ini. So, siapa yang patut fikirkan? Kita. Sebab kita adalah warga pendidik. We are in education. We have to think about our children. Right? Next question. Apakah yang boleh anda lakukan untuk memulakan atau memperkenalkan idea tersebut? Dengan pasukan saya, this is your idea. Ini satu contoh yang saya beri. Tuan-tuan dan puan-puan, ada idea anda sendiri. Mungkin tak ada kaitan, mungkin berkaitan dengan IT, mungkin berkaitan dengan pelajar datang daripada keluarga B40 yang perlu dibantu dan sebagainya. So bagi soalannya, isu yang saya kemukakan, idea yang saya kemukakan, saya jangka saya dengan pasukan saya boleh menjalankan kajian keperluan dan risk analysis berkaitan idea ini. Maka macam mana nak sustain idea itu supaya kita mungkin kena bayar guru yang akan buat kelas tambahan, mungkin pada hari Sabtu atau waktu petang, waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, buat kelas waktu malam, tahun 60-an sudah ada further education classes, FEC classes dipanggil pada zaman itu. Dan ramai yang ulang MCE masa itu pada kelas malam. So boleh dibuat, kita boleh beri satu ganjaran kepada guru yang buat perkara ini. So ini ideanya dan sudah pastinya kita perlu menyediakan kertas cadangan yang perlu dikemukakan kepada pihak yang berkaitan. Next question, please. Apakah kekangan yang mungkin anda akan hadapi? Well, kadang-kala mungkin ada yang akan rasa bahawa kerja lebih, ya, it could happen. Ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Mungkin ada yang berpendapat bahawa itu bukan lagi menjadi tanggungjawab sekolah. Someone else must think about it. But remember, in education, we are the ones who always think the most. Kita yang banyak fikirkan tentang masa depan pelajar.
and we want them to do well. We want to help them. Kita nak bantu mereka dengan apa cara pun. Kadang-kadang mungkin akan orang lari kerana banyak isu logistik dan profesional yang mungkin perlu diselesaikan. Tapi apa jua usaha yang kita buat, permulaannya sentiasa susah, sentiasa sukar. Tapi kita perlu menerima cabaran dan tidak mendapat sokongan daripada stakeholder yang boleh membantu. Kadang-kadang kita memerlukan dana, kemudahan dan sebagainya. So kita terpaksa cari cara yang terbaik. Dan mungkin 5 buah sekolah atau satu daerah boleh buat satu usaha bersama, tak semestinya setiap sekolah. Usaha atau solutionnya atau penyelesaiannya boleh dilihat daripada pelbagai segi. Soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah anda akan dapat mengukur kejayaan pelaksanaan idea tersebut? Sudah pastinya apa idea pun yang kita laksanakan, yang cikgu kemukakan, kita nak tahu macam mana idea yang dikemukakan itu berjaya atau tidak. Satu, umpamanya data bilangan pelajar lepasan SPM yang ingin ulang keseluruhan SPM atau beberapa mata pelajaran dengan jayanya. Apa kejayaan mereka? Bilangan yang nak ulang. Itu juga menjadi satu data yang penting. Prestasi keputusan SPM bagi pelajar yang ulang peperiksaan SPM ini. Dan kajian tinjauan terhadap pandangan pelajar, guru, ibu bapa, stakeholder dan komuniti terhadap inisiatif sistem pendidikan dalam nak membantu pelajar kohort tahun 2020, 21, 22. Ya, melalui idea ni, what will come out of it? But we need to help them. Please, saya mula jadi guru pada tahun 1980, masa tu zaman SRP. Saya pernah sebut perkara ni dalam perkongsian sebelum ini pun. Kalau 8 kelas SRP yang naik ke tingkatan 4, mungkin 4 kelas saja. 4 lagi pada umur 15 plus, belum 16 pun sudah ada di luar sana. Mereka pelajar zaman itu tidak tahu nak buat apa. Some will go into kemahiran, buat kerja kemahiran, ada yang ikut buat agriculture dan macam-macam ya. Ada yang kerja di pasar raya. Zaman itu tak begitu banyak pun sekolah kemahiran dan sebagainya, iaitu institusi untuk melatih dalam kemahiran. Tetapi masa zaman itu pun guru-guru selalunya rasa seronok juga kerana ada yang kata, saya masih ingat, now yang selalu ada masalah disiplin sudah keluar. Tetapi bila difikirkan semula banyak tahun kemudian itu, saya terfikir itu adalah satu perkara yang I think tidak sesuai pada zaman itu. Ya, sekarang pelajar kita hampir semua boleh sampai ke tingkatan 5. Walaupun kita menghadapi cabaran dan sebagainya, ada yang cenderung kepada akademik, ada yang tidak begitu cenderung kepada aspek akademik. Itu adalah perkara, itu boleh menjadi satu idea macam mana kita nak tackle pelajar-pelajar pada zaman sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, last slide. Terima kasih semua. Hari ini masa terlebih sedikit, tapi itulah soalan yang tuan-tuan dan rakan-rakan di sekolah boleh jawab dan kongsi idea. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berakhir dengan ayat yang saya selalu nyatakan, buku adalah beban latihan untuk minda. If you want to train your mind, you train it by reading. The best exercise for the brain. So books are the training weights of the mind. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua.